Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni dapat kita bertemu sekali lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seperti biasa kita sambung kitab Idaman Penuntut jilid 1, dan malam ni kita masuk kepada perbahasan yang berkaitan dengan sujud sahwi. Sujud sahwi yang mana salah satu daripada perbincangan yang penting di dalam perkara ataupun perbahasan yang berkaitan dengan solat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid daraini amin. Makna sujud itu maklum. Kita dah tahu dah makna sujud. Sekarang dia nak hurai kalimah sujud sahwi. Jadi sujud tu dah maklum, maksudnya sujud. Dan makna sahwi itu lupa. Apabila ditambah ya di belakang, sahwiyun, maknanya lupaan. Jadi maknanya sujud kerana kelupaan. Sujud kerana berlaku kelupaan. Ataupun sujud kerana terlupa lah, berlaku benda yang terlupa. Itu makna lughah, makna dari segi bahasa. Tetapi suka saya jelaskan di sini untuk makluman tuan-tuan semua. Sujud sahwi ini walaupun nama dia sujud sahwi, sujud lupa, tetapi bukan semua tempat kita sujud tu kerana lupa. Kadang-kadang kita sujud tu bukan kerana lupa. Boleh berlaku macam tu. Jadi nama itu sebagai aghlabiyah. Aghlabiyah ni maksudnya ghalib. Pada kebiasaannya sujud itu dilakukan kerana lupa. Tapi boleh kita buat sujud ni kalau kita tak lupa sekalipun, kita sengaja. Kita ambil misal, kita hari ni memang sengaja tak nak baca kunut sembahyang subuh. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kunut subuh itu adalah sunat ab'ad, yang akan kita sebut lepas ni. Maka apabila kita tinggal sunat ab'ad, sunat bagi kita untuk sujud sahwi. Sunat untuk kita sujud sahwi. Tetapi yang kita tinggal tu sebab kita sengaja. Bukannya kerana kita terlupa nak baca sujud sahwi, nak baca kunut, tapi memang kita tak nak baca kunut pagi ni. Mungkin kita nak cepat, ataupun mungkin kita sembahyang subuh dah lewat pukul 10 pagi dah. Kalau kita baca kunut, orang tengok, tahulah kita, orang tahulah kita ni sembahyang subuh. Malulah kitanya. Pukul 10 pula sembahyang subuh. Jadi kita nak tutup keaiban kita tu, kita tak baca kunut. Jadi kita tinggalkan kunut tadi tu dengan sengaja. Walaupun sengaja tinggal tadi, tetapi di hujungnya untuk dapatkan balik pahala kunut tu tadi, sunat kita sujud sahwi. Namanya sahwi, lupa. Tapi kita buat tu bukan kerana terlupa. Memang sengaja kita tinggalkan kunut tu. Jadi maknanya sujud sahwi ni walaupun nama sahwi, tapi kena faham tuan-tuan semua, bukan semua benda yang kita buat tu kerana terlupa. Boleh jadi benda yang kita buat sujud sahwi tu kerana kita sengaja buat benda tu. Tetapi sunat juga kita sujud sahwi. Jadi itu maknanya. Baik. Biasanya orang yang sembahyang memang tidak hendak meninggalkan rukun atau sunat ab'ad dengan sengaja. Itu kebiasaannya. Kebiasaannya memang orang tak nak tinggalkan rukun dan tak nak tinggalkan sunat ab'ad secara sengaja. Tetapi sebagai manusia, terkadang-kadang ia terlupa. Bila sudah terlupa, kena adalah penampalnya. Nak tampalkan lupa kita tadi, nak tampal ataupun dalam bahasa sekarang kita panggil nak cover balik kecacatan yang kita terlupa tadi. Maka penampalnya itu sujud sahwi lah. Mana yang boleh ditampal iaitu sujud sahwi.
iaitu nama menurut kebiasaan. Yakni biasanya sujud sahwi itu kerana lupa. Tetapi ada juga sujud sahwi tanpa lupa. Seperti yang saya jelaskan tadi, maknanya ada juga sujud sahwi itu bukan kerana lupa, kerana sengaja. Itulah dia punya takrifan awal bagi sujud sahwi. Okey, kita masuk seterusnya. Perkara yang boleh berlaku kena tinggal itu tiga macam. Jadi bila kita semayang, ada 3 benda yang boleh, yang terdedah ataupun ada risiko kita tinggalkan. Jadi kita kena tahu setiap hukum untuk 3 perkara ini. Yang pertama, rukun. Boleh jadi kita tinggal rukun, kita tak rukuk. Boleh jadi kita tak sujud. Boleh jadi kita tak duduk antara 2 sujud. Boleh jadi kita tak baca Fatihah. Itu semua rukun. Itu satu kes. Penyelesaiannya nanti dia akan sebut selepas ni. Yang kedua, sunnah ab'ad. Boleh jadi kita tinggal dalam semayang tu sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad secara kasarnya ada 2 lah, kunut dan tahiyat awal. Itu secara kasar. Tapi kalau huraian terperincinya dia ada 11. Itu terperinci lah. Iaitu kunut, selawat kata Nabi selepas kunut, selawat kata keluarga Nabi selepas kunut. Itu hurai dia punya sebut secara satu-satu. Tapi secara kasarnya kunut dengan tahiyat awal. Gitu je lah. Itu mudah kita nak ingat. Dalam kunut tu ada 2, 3, 4 perkara pula. Dalam tahiyat awal tu ada 2, 3, 4 perkara pula. Kunut dan tahiyat awal dan juga selawat ke atas Nabi SAW, selawat ke atas keluarga Nabi selepas daripada tahiyat akhir. Itu 3. Kunut dan isi kandungan kunut, tahiyat awal dan isi kandungan tahiyat awal, dan juga selawat ke atas keluarga Nabi wa ala ali Muhammad lepas pada tahiyat awal. Itu sunnah ab'ad. Itu boleh jadi kita tinggal benda itu. Okey, 2. Yang ketiganya nama dia sunat hayat. Sunat hayat ni banyaklah. Boleh jadi kita tinggalkan sunat hayat, kita tak angkat tangan. Masa takbiratul ihram kita tak angkat tangan. Allahu akbar kita tak angkat. Boleh jadi kita tak baca zikir-zikir dalam semayang. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Tak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tak baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dan banyak. Sunat hayat ni banyak. Boleh capai ratusan lah dalam semayang ni, sunat hayat ni. Ini benda yang boleh berlaku kita tinggalkan dalam semayang. Jadi setiap satu daripada 3 ni dia ada hukum dia. Baik, dia akan huraikan satu-satu. Maka rukun itu, kalau kita tinggal rukun, maka rukun itu jika tertinggal dengan lupa, tidak boleh, yakni tidak sah diganti dengan sujud sahwi. Rukun tak boleh sujud sahwi. Ini banyak orang tersilap. Tak baca Fatihah, sujud sahwi. Fatihah tu rukun. Mana boleh sujud sahwi? Tak baca selawat ke atas Nabi tahiyat akhir, Allahumma salli ala Muhammad. Itu rukun. Tak boleh cover dengan sujud sahwi. Tak rukuk, tak sujud, ini semua tak boleh sujud sahwi. Saya ulang balik. Maka rukun jika tertinggal dengan lupa tidak boleh, yakni tidak sah diganti dengan sujud sahwi. Tak boleh cover, tak boleh tampal dengan sujud sahwi. Misal kata macam ni, kita semayang zuhur 4 rakaat. Pada rakaat pertama kita terlupa nak rukuk. Kita terlupa, kita terus sujud, semayang sambung rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Di rakaat yang keempat, tahiyat akhir itu kita ingat, rakaat pertama tadi, aku tak rukuk rakaat pertama tadi. Kita teringat pada rakaat keempat tu tengah tahiyat akhir, kita ingat kita tak rukuk. Apa nak buat tuan-tuan semua? Itu dia punya penyelesaian. Ada orang dia fikir tak apa dah akhir dah ni, berhabis, dia pun sujud sahwi. Allahu akbar, bangkit sekali lagi, Allahu akbar, kemudian dia pergi salam.
Kalau buat macam ni, tuan-tuan semua, semayang kita tak sah. Akhirat besok-besok, kita bawa satu kurang semayang, Zuhur. Katalah kalau dalam kes tadi, satu tu je. Maknanya, kita bawa jumpa Allah Ta'ala, kita tak semayang, satu semayang, itu semayang Zuhur. Padahal kita dah semayang. Kenapa dikira tak semayang? Pasal semayang kita tak sah. Sebab cara macam tu tak betul. Kita tak boleh buat alasan dengan Allah Ta'ala, kita kata, ya Allah, saya tak tahu pun, nak buat macam mana. Ini ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain yang wajib kita belajar. Kita tak boleh buat alasan, pasal Allah Ta'ala fardu ain. Maksudnya tiap-tiap individu kena tahu benda itu. Jadi kita tak tahu, itu tak boleh dibuat alasan. Melainkan kita tak mampu belajar. Macam mana tak mampu belajar? Contohnya kita ni otak lemah sangat. Orang yang IQ terlalu lemah. Dia belajar pun dia tak boleh. Ini dimaafkan. Sama Fatihah pun. Dia belajar tak boleh juga baca Fatihah dengan betul. Ini dimaafkan. Pasal IQ dia rendah sangat. Ada manusia yang macam tu. Dia IQ dia rendah. Dia tak boleh nak belajar. Itu dimaafkan. Jadi untuk kes tadi, tertinggal rukun tadi, dia kata tak boleh diganti dengan sujud sahwi. Habis itu nak buat macam mana? Dia kata malahan jika teringat sedang ia masih dalam sembahyang. Kalau dia teringat masih dalam sembahyang, dia ada penyelesaian 3. Teringat masih dalam sembahyang ada 2 situasi. Teringat lepas sembahyang ada 2 situasi juga. Ada 4 lah semua. Secara ringkasnya ada 4. Kalau teringat dalam sembahyang, dia teringat sedang ia masih dalam sembahyang lagi, wajib ia membuat apa yang tertinggal itu dengan segera dan lara, yakni kosong segala perbuatan yang berlaku kemudian daripadanya. Kemudian daripada hak dia tinggal tadi, semua lara. Maka dari situ sambung sembahyang dia semula hingga tamat rakaat sembahyangnya. Kemudian sunnat di hujungnya itu sujud sahwi sebelum salam kerana ada bertambah perbuatannya. Kerana ada bertambah perbuatannya. Jadi tuan-tuan semua, dia punya ayat tu panjang, saya buat ringkasan macam ni tuan-tuan semua. Tuan-tuan dengar saya buat ringkasan, ayat dia tu panjang. Kalau kita ingat kita masih dalam sembahyang, kita buat contoh tuan-tuan semua, kita tak rukuk. Kita semayang zuhur, rakaat pertama kita tak rukuk. Lepas waladhdallin kita baca surah. Habis surah kita terus turun sujud. Ini situasi dia, tinggal rukuk. Padahal tuan-tuan kias semualah. Tinggal sujud ke, tinggal Fatihah ke, boleh kias lah. Ambil satu contoh, tinggal rukuk. Maka tuan-tuan semua, dia pun turun sujud. Bangun, duduk antara 2 sujud, dia pun turun sujud sekali lagi. Turun sujud sekali lagi. Tengah duduk sujud itu tadi, dia teringat, dia tak rukuk. Jadi apa kena buat? Ini dia sebut di sini, segera dan dia kena bangun, wajib ia membuat apa yang tertinggal itu segera. Dalam keadaan dia duduk sujud tadi, dia teringat. Allah Ta'ala bagi ingat. Lah, tak rukuk tadi, dia teringat. Maka apa dia kena buat? Dia kena segera bangun. Apa nak buat? Dia tengah sujud sekarang, dia pun terus bangun, berdiri, rukuk. Bangun berdiri, dan rukuk balik. Macam tu. Undur balik macam mana Ustaz? Kan dia punya lari sistem semayang. Patut lepas sujud, sujud terus. Dia tak boleh lah pasal dah tertinggal tadi. Memang kena undur pasal semayang ni kan ada tertib. Jadi bila ada tertib, dah cacat dah susunan dia, kita kena tampalkan balik kosong tadi. Kan semayang dia ada rukun tertib. Maknanya kena ikut susunan. Jadi bila tak ada rukuk, bermakna cacat dah tertib susunan dia tadi. Kena ulang balik lah bagi tak cacat. Jadi kita kena bangun balik dan rukuk. Lepas rukuk buat apa? Bukan pergi tempat sujud tadi dah. Lepas rukuk, susun semula lah. Lepas rukuk apa? Tidak. Hak dah buat tadi, lara. Itu maksud dia panggil lara. Tak dikira hak dah buat tadi.
Lepas rukuk, intidah balik. Lepas intidah, sujud balik sekali lagi. Lepas sujud, duduk antara dua sujud. Lepas tu, sujud balik. Lepas tu, terus semayang. Maknanya, hak dah buat tadi, kira lara tak dipakai dan tak dikira. Itu kalau kita teringat dalam semayang. Satu situasi. Kalau kita teringat, tapi kita dah buat di rekaat yang seterusnya. Di rekaat yang seterusnya, benda yang sama yang kita tinggal. Dia ada situasi. Tadi kita tinggal rukuk. Kita belum sampai ke rekaat yang kedua, kita belum buat rukuk lagi. Kita teringat masa sujud. Itu situasi dia kena undur balik dan buat. Kalau tinggal Fatihah pun macam itulah, kias semua. Asal rukun macam tu lah. Sekarang ni, kita teringat masa kita duduk buat rukuk dah. Kita tinggal rukuk, kita teringat masa dah buat rukuk di rakaat kedua ataupun lepas pada tu. Apa jadi tuan-tuan semua? Tak perlu undur apa. Rukuk yang kita dah buat ni sekarang, dia masuk sini. Rukuk yang kita buat di rakaat kedua ni, dia masuk di rakaat pertama. Bermakna kita duduk di rakaat kedua ni baru rakaat pertama. Jadi kalau zuhur nampak macam semayang berapa rakaat? 5 rakaat. Nampak macam semayang 5. Sebab yang nombor 2 tu jadi nombor 1. Yang nombor 3 tu jadi nombor 2. Yang nombor 4 tu jadi nombor 3. Yang nombor 5 tu jadi nombor 4. Boleh tuan-tuan? Jelas tak? Yang undur tadi tu, kalau kita belum buat, benda yang sama yang kita tinggal. Dalam contoh saya bagi tadi, rukuk. Kalau kita dah buat benda sama yang kita dah tinggal, maka benda yang baru kita buat tu masuk kat sini, kat tempat tinggal tadi. Maka dia jadi rakaat pertama lagi ni. Hak kita buat rukuk di rakaat kedua, sebenarnya tu rakaat pertama. Kalau zuhur semayang jadi nampak macam 5. Itu kena jelas di situ. Macam mana nak selesaikan masalah? Ustaz, saya senang berhenti semayang semula. Tak ada. Tuan-tuan semua, kita kata senang macam tu. Tetapi tuan-tuan semua, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala tubtilu a'malakum. Jangan kamu batalkan amalan kamu. Saya banyak kali sebut ni. Ayat ni di kuliah di sini ni. Allah Ta'ala kata, bila kamu masuk dalam satu ibadat, jangan kamu batalkan ibadat kamu. Imam Syafi'i kata, masuk ibadat tu tadi ialah ibadat fardu. Maknanya mana-mana semayang fardu, bila kita dah masuk, kita tak boleh batalkan sewenang-wenang. Ni ramai orang tak tahu. Dia tengah semayang, ada orang ketuk pintu rumah dia. Dia semayang fardu. Dia berhenti semayang, dia buka pintu. Haram tuan-tuan semua. Tak boleh berhenti semayang fardu. Puasa fardu. Tak boleh berhenti tengah jalan. Tengah hari rasa lapar, buka puasa. Padahal puasa qadha, puasa fardu. Jadi yang fardu haram memberhentikan separuh jalan. Semayang pun macam tu tuan-tuan semua. Dia ada dah penyelesaian. Bila tuan-tuan berhenti, yang bagi tuan-tuan lupa tadi siapa? Wa ma ansanihu illa syaitan. Dalam Quran sebut. Kisah Khidir, Nabi Musa berjalan mencari Nabi Khidir. Diceritakan bahawasanya dalam Quran tadi, kalau nak tahu di mana tempat duduk Nabi Khidir, bawa satu bekas ikan. Sampai ke tempat itu, ikan tu akan hidup balik. Ikan kering tadi, bila sampai tempat ada Nabi Khidir, dia akan hidup. Dia akan hidup. Tapi tuan-tuan semua, ikan tu, Nabi Yusha yang mengiringi Nabi Musa, Nabi Yusha, ikan tu kena air tempat Nabi Khidir duduk, hidup. Dia pun lompat ke dalam laut. Bila sampai dah nak makan waktu tengah hari ni, nak makan, buka-buka tengok ikan tak ada. Allah. Memang Yusha kata nampak tadi, tapi terlupa nak bagi ingat. Wa ma ansanihu illa syaitan. Tidak ada yang buat aku lupa melainkan syaitan. Syaitan buat kita ni ganggu kita semayang. Dia ganggu ni tujuan apa siapa? Nak suruh kita berhenti semayang lah. Kita tak ada solution nak selesaikan masalah. Akhir pun kita semayang semula. Syaitan pun tepuk tangan. Yeay, kata dia. Aku telah buatkan dia benda haram.
Jadi kita jangan kata, oh, tak apa, senang-senang berhenti. Tak, sebenarnya benda itu haram. Syaitan nak suruh kita berhenti. Sebab berhenti itu haram. Adapun ibadat sunat, boleh kita berhenti, melainkan haji dan umrah. Haji dan umrah, itu tak boleh berhenti juga, walaupun sunat. Tuan-tuan masuk dalam ihram umrah, walaupun umrah tu kali ke-6, kali ke-7 yang dah sunat, tapi dah masuk, tak boleh berhenti. Jadi tak boleh berhenti tuan-tuan semua. Walaupun tuan-tuan kata ni ihram sunat tak apa berhenti. Sebab ada orang yang faham gitu. Dia pergi ke Mekah, dia buat umrah kali ke-5 ke-6 dah. Dia dah niat. Orang Melayu panggil ambil niat. Ambil niat ya. Jadi sampai ke Mikot, dia niat di Mikot. Balik-balik ke Mekah rasa penat pula. Tengok-tengok, turun ke tempat makan, pakai kain sarung pula. Tadi pakai baju apa, kain ihram. Pak Haji kenapa pakai kain sarung Asal malas pula ustaz buat ihram buat umrah ni. Dah niat dah tadi. Tak apa, umrah sunat ya. Tak boleh tuan-tuan semua, walaupun umrah sunat tak boleh berhenti tengah jalan. Hak lain sunat boleh. Ihram haji, ihram umrah tak boleh berhenti tengah jalan. Itu tuan-tuan semua perbahasan sikit. Jadi itu cara nak selesaikan kalau dalam masih semayang, dua situasi. Kalau lepas semayang macam mana? Ini dia akan sebut. Jika ia teringat sesudah memberi salam dan masa masih belum lama, kira-kira baru setengah minit. Belum lama, baru setengah minit. Setengah minit berapa? 30 saat. Lebih kurang macam tu. Hendaklah ia berdiri menghadap kiblat semula, masuk balik semayang, seraya mengerjakan apa yang tertinggal dan teruskan memperbuat apa yang baki hingga tamat. Kemudian sunat sujud sahwi. Jadi tuan-tuan semua, misal dalam kes tadi, dia tinggal rukuk di rakaat pertama. Jadi dia pun semayanglah 4 rakaat. Sebenarnya dia semayang baru 3. Pasal hak dia rukuk rakaat kedua masuk di pertama. Rukuk di rakaat ketiga baru masuk kedua. Rukuk di rakaat keempat baru rakaat kedua, baru rakaat ketiga. Tapi dia anggap itu dah 4, dia pun bagi salam. Jelas tuan-tuan situasi. Lepas dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun teringat, pas bagi salam dia teringat, ataupun ada makmum bagi tahu ke, tak kisahlah. Mam, rukuk tak ada rakaat pertama tu. Makmum pun satu hal, lepas mayam baru bagi tahu. Subhanallah lah kan. Tapi ada makmum yang jenis gugup. Nak sebut subhanallah pun gugup. Jangan main-main tuan-tuan semua gugup ni. Ada orang gugup tuan-tuan semua, dia bersembang kedai kopi boleh. Mari duduk bagi mikrofon tuan-tuan semua, pensan terus. Jenis gugup ni dia jangan main-main. Nak sebut subhanallah belakang Tok Imam dia tak berani. Lepas Tok Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun bagi tahulah ke Tok Imam, tak cukup satu, tinggal rukuk tadi. Dia cakap sikit lah. Dalam kadar jangan lebih daripada 6 patah kalimah. Kita dah belajar dulu, kalau kurang daripada 6 kalimah tak apa, dimaafkan. Jadi dia pun cakap, Mam, tinggal rukuk rakaat pertama. Oh, dia pun teringat. Apa nak buat? Masanya baru dia bagi salam. Imam pun bangun. Allahu Akbar, bangun, sambung. Tak payah takbir balik. Cuma bangun je, Allahu Akbar, balik. Kalau takbir balik, masuk semayang semula, dah. Jadi bangun, niatkan dia ni masih dalam semayang. Niat dalam hati masih dalam semayang. Bangun, dia sambung rakaat keempat yang tak cukup. Sambung apa? Rakaat keempat tak cukup. Jadi Fatihah, rukuk, intidah, sujud, kemudian duduk antara sujud, kemudian sujud, kemudian tahiyat sekali lagi. Sebelum bagi salam, sunat sujud sahwi. Kalau tak sujud sahwi pun tak apa, sunat sujud sahwi. Tapi kalau tak buat macam ni, macam mana? Kalau tak buat macam ni, dia tak masuk balik semayang. Dia syarat dia tadi mesti masanya baru sekejap. Masanya sekejap. Masanya lebih kurang setengah minit. Okey.
Jadi dia kata apa? Dan teruskan memperbuat apa yang baki hingga tamat, kemudian sunat sujud sahwi. Adapun jika sudah lama masa baru teringat, dah lama dah, balik ke rumah baru teringat, duduk tengah makan nasi, tak rokok tadi, makmum pun tak ada seorang bagi tahu, kan? Teringat. Ataupun dia sembahyang seorang, jadi dia pun teringat dah lama. Satu. Atau sudah terpijak najis, sedang elok ada tak cicak sebelah sejadah dia, dia bangun, bam, terpijak najis, kan? Atau umpamanya tidaklah diluluskan lagi menyambung sembahyangnya itu, malahan kena sembahyang semula. Kalau dah lama dah wirid subhanallah subhanallah subhanallah, doa Allahumma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lepas tu imam baca doa, barulah makmum. Ramai-ramai pun tak rukuk rakaat pertama. Tu imam punya marah. Apa baru bagi tahu. Kena buat apa semua? Semayang semula 4 rakaat kalau zuhur. Semayang tu tak boleh nak ijaz, dah habis. Pasal dah lama. Tak boleh nak ijaz dah, semayang tu habis, batal lah. Jadi kena buat semayang lain, semayang zuhur yang lain. Itu dia punya situasi. Jadi ada 4 penyelesaian tertinggal rukun. Kalau dalam semayang ada 2. Kalau belum buat lagi benda yang kita tinggal tadi pada rekaan yang seterusnya, kita undur balik. Kalau dah buat, yang kira hak kita buat tu masuk di rekaan sebelum tu. Kiaslah kalau tertinggal di rekaan kedua, hak rekaan ketiga tu masuk rekaan kedua. Gitu. Kias. Boleh kias. Contoh dia. Tu dua masalah kalau teringat dalam semayang. Kalau teringat lepas semayang, lepas bagi salam dah, maka ada 2 situasi. Kalau masanya baru pendek tu lebih kurang setengah saat, tak lama mana, jadi sebut di sini, boleh sambung balik, terus sambung semayang. Bangun je. Niat apa Ustaz? Niat kita semayang. Ingat dalam hati kita masuk semayang balik. Itu ya. Tak payah takbir balik, tak payah apa. Cuma bangun intiqalat je. Allahu Akbar, bangun tu. Kalau tak sebut Allahu Akbar pun tak apa. Sunat kan kita pada duduk, bangun ke atas, kita sebut Allahu Akbar. Kalau dah lama, ataupun dah terpijak najis, ataupun dah batal lain semayang, kan? Tak boleh lah. Kena semayang semula. Elok pula tu imam pun makan telur. Kan contohnya. Bukan tu imam masjid ni, tu imam masjid lain. Dia makan telur tuan-tuan semua. Elok pula. Lepas bagi salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum, buang angin dia, kentut. Makmum pula bagi tahu, tak cukup rukuk. Tak boleh nak buat apa lah. Jadi siapa yang kena qada, yang kena semayang semula? Bukan qada, kena semayang semula. Imam dan makmum, dua-dua. Malaikat makmum tadi, kalau imam dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia tak bagi salam. Sekarang ni imam dia dah putuskan dia. Pasal imam dah bagi salam. Tak ada lah imam dia. Putus dah. Maka dia bangun sambung 1 rakaat lagi. Ini tak ada masalah. Makmum tak kena semayang balik. Tapi orang panggil makmum yang apa? Yang apa tak tahu. Mana yang makmum yang pentingkan diri sendiri lah. Dia tak tegur tu imam masa tadi. Kan tak? Dia tahu tu imam tak cukup tu. Kalau dia tak tahu, mana boleh dia sambung lepas tu. Dia tahu tapi dia tak tegur tu imam. Subhanallah, dia tak tegur. Itu panggil makmum pentingkan diri sendiri. Ataupun dia ada musuh. Dia memang ada permusuhan dengan tu imam. Lantak kau lah mam, padan muka kau, kata dia. Itu boleh jadi juga. Baik, selesai. Itu kalau kita tinggal rukun. Baik. Manakala habis. Sekarang masuk sunat abad pula. Manakala sunat abad apabila ditinggalkan, sama ada dengan sengaja atau terlupa, sengaja tinggal atau terlupa, sunat ditampal dengan sujud sahwi. Jadi yang kes tadi, kita sunat sujud sahwi hujung.
Kenapa sunat sujud sahwi hujung, kes tinggal rukun tadi? Karena kita ada lupa dalam semayang. Oleh kerana kita ada lupa dalam semayang, kita sunat sujud sahwi. Bukan sujud sahwi itu boleh cover rukun yang kita tinggal. Itu kena faham. Adapun sunat abad ni, sujud sahwi itu boleh cover sunat abad yang kita tinggal. Tak perlu kita undur buat balik. Dia ada beza tu. Tadi kan kena sunat sujud sahwi juga untuk rukun. Itu sunat sujud sahwi pada tinggal rukun sebab ada berlaku terlupa dalam semayang. Tapi bukan dia boleh cover rukun tu. Rukun tu tetap kena buat. Adapun sunat abad ni dia memang sujud sahwi boleh cover sunat abad tu. Tak perlu kita buat. Itu maknanya. Jadi untuk sunat abad sama ada tertinggal atau sengaja tinggal, tapi kita nak dapatkan balik pahala tu, kita boleh terus sujud sahwi. Jadi contoh tadilah, dia sembahyang subuh pukul 10 pagi. Sembahyang subuh pula rumah pak mentua. Malu kan tuan-tuan semua pak mentua ni. Tambah hak baru-baru menikah ni malu lah sikit. Tak tahu, tak biasa lagi dengan pak mentua. Kalau dah lama menikah, lainlah sikit. Lama menikah mungkin pak mentua pun pukul 10 juga. Itu korang tak malu lah. Tapi dah lama, baru-baru ni dia malu lah. Dia macam mana ni. Jadi dia pun sembahyang Allahu Akbar. Jadi dia malu ke pak mentua. Dia tak sembahyang, dia tak baca lah kunut. Takut pak mentua tahu sembahyang subuh gajah. Untuk jaga keaiban tadi. Jadi lepas habis, sebelum dia bagi salam, baca tahiyat akhir habis, sebelum bagi salam, sujud sahwi 2 kali untuk dapat ataupun untuk cover dapat balik pahala kunut tadi. Tak perlu buat kunut. Dia dapat automatik pahala dengan sujud sahwi. Itu maksud dia tampak. Demikian juga jika syak. Jika syak ada meninggalkan. Seperti syak, adakah ia sudah baca tasyahud awal atau tidak? Atau adakah ia sudah baca kunut atau tidak? Nescaya sunat sujud sahwi. Jadi bila syak tuan-tuan semua dalam fiqh, bila kita tak pasti buat ke tak buat, buat ke tak buat, kira tak buat. Itu kaedah dia. Ambil wuduk ke tak ambil wuduk lagi, ambil wuduk ke tak ambil wuduk lagi, kira tak ambil wuduk. Kan? Rakaat keempat ni dah buat ke belum? Buat ke belum? Kira tak buat. Bermakna kalau 3 ke 4, 3 ke 4, 3 lah. Rakaat keempat tu tak buat lagi. Tawaf 6 ke 7? 6 ke 7? Yang ke 7 tu was-was buat ke tak buat ke 7? Yang 6 tu yakin lah. Pasal 6, 7, 6, 7. 7 tu tak pasti. Ambil bilangan yang paling sedikit iaitu 6. Itu kaedah dalam fiqh. Bila kita syak, buat ke tak buat, buat ke tak buat, kita buat. Semayang. Tak ingatlah semayang ke tak? Syak, semayang ke tak? Semayang ke tak? Subuh tadi semayang ke tak? Semayang ke tak? Allah, naya betul semayang pun tak ingat. Kira macam mana tuan-tuan semua? Dia syak, semayang ke tak subuh tadi? Semayang ke tak? Semayang ke tak? Semayang ke tak? Hukum dia kira tak semayang. Kena semayang semua. Itu kaedah dalam fiqh macam tu. Jangan kita kata semayang ke tak subuh tadi? Semayang ke tak? Semayang ke tak? Tak ingat apa sudah? Mungkin semayang lah. Itu nafsu kita. Senang tak kira semayang. Dia tak boleh kira tak semayang. Jadi bila kira tak semayang, kena buat apa? Kena qadha. Kena semayang balik. Jadi sekarang ni dia syak. Baca ke tak kunut? Baca ke tak kunut? Maka kira tak baca. Sunat sujud sahwi di hujung. Buat ke tak tahiyat awal? Buat ke tak? Kira tak buat. Maka bila tak buat, apa sunat? Sunat sujud sahwi di hujung. Kita pun lepas semayang buka CCTV. Tengok. Rupa-rupanya aku buat kunut tadi. Apa jadi tuan-tuan semua? Tak ada masalah. CCTV tu tak kira pakai. Sebab kaedah fiqh pakai kata macam tu. Buat ke tak buat, buat ke tak buat, kira tak buat. Walaupun CCTV tunjuk dah buat pun, itu tak pakai. Agama dia ada kaedah dia tak boleh pakai video semua benda. Macam zina juga.
Zina tuan-tuan tak boleh sabit zina dengan video. Kan? Dia kena saksi 4 orang. Dan saksi itu kena lihat batang celak masuk dalam celak tadi. Macam tu. Itu ditetapkan oleh agama. Walaupun video nampak jelas, tapi tak boleh sabit saksi. Tak boleh sabit sebagai dia berzina. Sebab dalam kaedah agama, dia ada kaedah tertentu. Jadi sama bab sembahyang tadi, kita boleh kata, dah nampak video, tak boleh. Bukan begitu cara. Sekiranya ia lupakan tasyahud awal, terus bangun sesudah berdiri, mesti isyarat. Isyarat. Isyarat itu ya. Okey. InsyaAllah. Jadi siapa aja kuliah akan datang. InsyaAllah. Kalau baca ni dia panjang, mau kat setengah jam. Jadi cukup setakat itu. Wallah.